سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'ahu lahu thumma amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang dihormati barisan pimpinan Masjid Muluim dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa majlis ilmu ini merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika seseorang itu melintasi taman-taman syurga, maka singgahlah. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah itu taman-taman syurga? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut hilaqul dzikri. Hilaqul dzikri pada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan pada riwayat lain, pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, majalisul ilmi, iaitu majlis ilmu. Yang disebutkan halaqah zikri. Halaqah zikir itu maksudnya ialah halaqah ataupun satu perhimpunan yang mana di dalamnya memperingati Allah Subhanahu wa taala, ataupun majlis zikir ataupun majlis ilmu. Jadi riwayat Ibnu Abbas tu mensyarahkan makna halaqah zikri ataupun halaqah zikir. Jadi kita berada di dalam taman-taman syurga. Taman-taman syurga maksudnya secara maknawi, kita tak nampak. Baik. Jadi sukalah saya kerana ini kali pertama saya berada di Majlis 10 Him ni. Seperti kebiasaan para ulama, apabila mereka berada di satu majlis yang pertama kali mana mereka berjumpa, maka menjadi kebiasaan pada para ulama untuk meriwayatkan hadis al-musalsal bil awaliyah. Baik, hadis musalsal bil awaliyah maksudnya hadis yang diriwayatkan ketika mana di pertama kali dia mengucapkan satu tempat, yang menjadi kebiasaan para ulama bermula daripada zaman Sufyan ibn Uyainah, di mana hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamukum." Wa fi riwayatin yarhamkum man fis sama'. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ni adalah anak kepada Amru bin As. Jadi anak dengan ayah merupakan kedua-duanya sahabat. Yang mana Abdullah bin Amr bin As dia masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah dan dikenali sebagai seorang sahabat yang kuat beribadat dan merupakan salah satu daripada ulama di kalangan para sahabat.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kasih pada mereka. Yakni kasih pada mereka, yakni Allah Ta'ala memberi rahmat pada mereka, Allah Ta'ala redha pada mereka. Irhamu man fil ard, maka berkasih sayanglah man fil irhamu man fil ard, berkasih sayanglah orang yang berada di bumi. Maksudnya Nabi menyuruh supaya kita berkasih sayang man fil ard, apa yang ada di bumi. Maksud apa yang ada di bumi ni adalah maksud manusia, binatang, jin, kalau tampaklah, dan juga benda yang jamat, benda yang keras, batu, tumbuhan. Jadi semua makhluk yang ada di atas muka bumi ni Nabi suruh kita berkasih sayang. Yarhamukum, maka man fis sama, orang yang di atas langit, maksudnya penduduk di langit akan merahmati orang yang melakukan kasih sayang di atas muka bumi. Disebutkan oleh para ulama bahawa penghuni di atas langit ialah apa? Para rasul yang berada di tingkat-tingkat langit. Yang kalau kita baca pada sebelum ni, kita dengar sebelum ni peristiwa Isra Mi'raj, ada setiap langit itu ada nabi-nabi yang berada di sana bersama dengan umat mereka, dan juga para malaikat. Jadi mereka ni mendoakan kebaikan kepada orang yang melakukan kasih sayang di atas muka bumi. Jadi apakah kesimpulan daripada hadis musalsal bil awaliyah ni? Kesimpulan hadis musalsal bil awaliyah ni ialah hendaklah kita berkasih sayang, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada kita untuk menyebarkan kasih sayang. Menyebarkan kasih sayang ni merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Seperti mana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita kena berakhlak mulia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada kita untuk memperbaiki akhlak yang ada pada manusia. Baik, sekarang kita telah berada di dalam bulan Syaban, bahkan kita hampir kepada pertengahan bulan Syaban. Bahkan insya-Allah esok kita akan berada pada nisfu Syaban, pertengahan Syaban. Jadi bulan Syaban ni antara istimewanya, kalau sebelum ni bulan Rajab kita tahu, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra Mi'raj pada 27 Rajab. Dan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku padanya, yang mana pada ketika itu, pada peristiwa itu diperintahkan, disyariatkan sembahyang secara terus. Kerana sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala bila nak syariatkan atau nak perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menggunakan perantaraan Jibril. Tapi bila bab sembahyang ni Allah Taala syariatkan, Allah Taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus, menunjukkan bahawa solat adalah benda yang paling utama sekali. As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Kerana itu dari segi ketaatan, dari segi benda-benda perintah Allah Taala ni, sembahyang nombor satu selepas daripada apa? Selepas daripada syahadah, ataupun kita kata syahadah kepada Allah, syahadah kepada Rasul, maksudnya keimanan kepada Allah dan Rasul. Selepas itu sembahyang. Jadi sembahyang ni tak boleh lawan dengan mana-mana ibadat. Sembahyang tetap nombor satu selepas daripada keimanan. Baik, jadi kita masuk pada bulan Syaban, yang mana bulan Syaban dia ada satu hari yang istimewa, iaitu hari nisfu Syaban. Nisfu tu maksudnya apa? Maksudnya pertengahan. Okey, selalunya dalam bulan-bulan Islam ni, dia sama ada 30 ataupun 29 hari. Dia tak lari banyak. Dia sama ada 29 ataupun 30. Sebab tu kalau dicampurkan sebanyak setahun akan terkumpul 360 hari. Okey. Jadi apakah istimewanya pada pada hari nisfu Syaban ni? Nisfu Syaban ni maksud 15 Syaban. Okey. Saya tak mau menyentuh banyak benda pada ni, tapi cuma nak sebut satu benda, iaitu di dalam nisfu Syaban ni ada satu
waktu, satu peristiwa, iaitu peristiwa diangkat buku amalan kita secara tahunan. Okey, amalan kita ditulis oleh malaikat yang duduk di sisi kita ni, Raqib dan Atid. Okey, jadi setiap buku amalan kita ni dia akan dihantar. Maksudnya cukup apa, maksudnya penuh amalan yang direport dalam buku tu, dia akan dihantar secara apa, disebut oleh para ulama, dihantar secara mingguan dan juga tahunan. Jadi kalau secara mingguan pada malam Jumaat. Sebab itulah apa? Sebab itulah para ulama begitu apa, membesarkan malam Jumaat. Dengan apa? Dengan baca Yasin. Walaupun amalan tu bukan daripada Rasulullah SAW, tapi mengambil apa? Mengambil faedah daripada makna ayat Quran. Faedah daripada ayat Quran. Ada dua ayat Quran yang menceritakan bahawa kita digalakkan untuk apa? Membesarkan hari-hari tertentu dalam Islam. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang pertama dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan sya'airallah, maksudnya benda-benda yang nak membesarkan Allah SWT. Disebutkan oleh para ulama bahawa antara benda-benda yang boleh membesarkan Allah SWT ialah menyambut hari-hari kebesaran di dalam Islam. Fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai ketakwaan dalam hatinya. Dan di dalam firman Allah SWT yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-5, wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah olehmu, yakni Allah Taala memperingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingat kepada kepada siapa? Kepada umatnya. Bi ayyamillah, akan hari-hari Allah. Disebutkan oleh para ulama, yakni disebutkan oleh para mufassirin, ayyamullah, iaitu hari-hari kebesaran Islam. Jadi memperingati hari-hari yang besar dalam Islam ini merupakan satu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita dengar orang kata, oh sambut ni apa, bid'ah, tinggalkan dia, sebab orang tu orang yang bodoh. Sebab apa? Dalam diri dia tidak ada ketakwaan. Kita semua nak jadi orang yang bertakwa, kerana orang yang beriman belum tentu bertakwa. Jadi kalau nak bagi iman dia, iman yang sempurna, mestilah bertakwa. Antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah orang yang suka menyambut hari-hari kebesaran dari Islam. Jadi contohnya Nisfu Sya'ban ini merupakan satu sambutan dalam membesarkan hari-hari yang besar dalam Islam. Baik, okay, antara, saya ulang sikit, kembali balik pada perbincangan kita. Antara benda yang besar dalam apa? Dalam Nisfu Sya'ban ini ialah terangkatnya buku amalan kita secara tahunan. Sebab itulah ketika mana sebelum masuk apa Nisfu Sya'ban tu, ketika mana penghujung Asar, kan, penghujung Asar, dan selepas Asar tu ulama susun doa supaya apa? Supaya perakhiran kita diakhiri dengan perakhiran yang baik. Dan bila masuk Nisfu Sya'ban tu, kita baca doa juga supaya apa? Supaya permulaan kitab amalan kita dimulakan dengan permulaan yang baik. Sebab tu disebutkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sahih, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat pada penghujungnya. Jadi kalau penghujung dia elok, maka eloklah semua. Kalau penghujung dia buruk, maka habis efek. Walaupun kita buat banyak benda yang elok pada sebelum tu, tapi penghujung tak elok, maka merosakkan amalan-amalan kita. Dan itu adalah pegangan apa? Pegangan yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah pada jalan Asy'ariyah. Kerana para ulama Asy'ariyah menyebutkan bahawa penghujung bagi kehidupan bagi seorang makhluk, yang ni hamba Allah SWT itu, dilihat pada apa? Dilihat pada penghujung dia, penghujung hidup dia. Jadi jika penghujung hidup dia adalah elok, maka insya-Allah semua akan jadi elok. Sekalipun apa? Sekalipun pada permulaan dia orang yang fasik. Baik. Jadi sukalah untuk saya, disebabkan kita nak ambil itu,
fawaid ataupun faedah daripada apa? Daripada berkaitan dengan amalan. Berkaitan amalan. Jadi sukalah saya memetik daripada kitab yang ni berkaitan hadis berkaitan amalan yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam hadis kitabnya yang masyhur, iaitu susunan 40 hadis. Sebenarnya 42 tapi dia bundar jadi 40. Kalau ikut matematik kan 42 maksudnya dia tak lebih daripada 5. Kalau 1 sampai 4 dia akan bundar jadi kosong balik. Baik. Jadi pada kitab Imam Nawawi rahimahullah taala Arba'in Nawawi itu, pada hadis yang keempat bahawa Imam Nawawi mendatangkan hadis yang panjang berkaitan dengan amalan, dan benda ni sangat dekat dengan kita. Kerana apa? Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, maka wajib bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa? Meninggalkan segala larangannya. Jadi hadis ni sangat dekat dengan kita. Wa anhu bi qal wa anin an apa wa bisanadin muttasil ila wa bisanadin muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis al-arba'in an-nawawiyah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Okey, Abdullah bin Mas'ud ni ialah antara as-sabiqun, yang ni orang yang terawal daripada kalangan sahabat, yang dari kalangan muhajirin, yang apa? Yang memeluk Islam, orang terawal. Maksudnya yang memeluk Islam ketika mana? Ketika mana dakwah Nabi secara rahsia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya di Mekah, Nabi berdakwah selama 13 tahun. 3 tahun yang pertama Nabi SAW berdakwah secara rahsia. Kemudian 10 tahun yang selepas tu Nabi dakwah secara terang-terangan. Semua ini adalah berdasarkan perintah Allah SWT. Jadi pada permulaan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW berdakwah secara rahsia. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu merupakan antara yang terawal. Dia masuk dia antara 40 orang sahabat yang memeluk Islam pada ketika itu. Baik. Jadi ini antara kibar sahabah dan juga apa? Kibar maksudnya al-ulama minas sahabah. Jadi dia antara sahabat yang tua, senior. Sebab sahabat ni dia ada dua pecahan, kibar sahabah, sigar sahabah. Kibar tu maksudnya ulama yang sahabat yang senior. Sigar sahabah maksudnya sahabat yang muda, yang junior. Macam Abdullah Ibn Abbas, lagi Anas bin Malik, itu semua sahabat yang muda. Baik. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa as-sadiqul masduq. Okey, ni kita tak nafi bahawa Nabi adalah orang yang apa? Orang yang benar. Nabi salah satu sifat wajib bagi dia ialah benar. Maka Nabi mustahil bagi dia untuk melakukan pendustaan. Inna ahadakum qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sungguhnya di kalangan kamu yujma'u khalquhu fi batni ummihi, maksudnya setiap dari kita ni, maksudnya sebelum dia lahir kita akan duduk dalam kandungan ibu kita. Kandungan ibu kita, iaitu selama 9 bulan. Tu 9 bulan ni normal bagi kebanyakan manusia. 40 yawman nutfah. Okey, pada 40 hari pertama setiap manusia yang duduk dalam kandungan ibu dia tu dalam bentuk air mani. Okey, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia berubah selepas 40 hari selepas tu, berubah pula menjadi apa? Menjadi alaqah, menjadi seketul daging. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari selepas tu, maksudnya 40 maksudnya 120. 120 berapa? 30 kali 4 maksudnya 40
bulan. Okey. Mudghah ni maksudnya daging yang meliputi tulang. Maksudnya tadi hak daging tu mula dia jadi tulang tu. Kemudian lepas jadi tulang dia selaput daging. Okey. Jadi ketika itu roh belum lagi ditiupkan. Sebab tu dia thumma yursalu ilaihil malak, maka didatangkan para malaikat, didatangkan malaikat, yakni Allah SWT menghantar malaikat untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat tu dia buat apa kerja dia? Kerja dia meniupkan roh, roh yang ada, meniupkan roh pada jasad tu, pada jasad baby itulah. Baby yang asalnya sebelum 4 bulan dia tak ada nyawa, dia kosong. Bila sampai 4 bulan dia akan dimasukkan roh. Sebab tu disebutkan oleh para ulama, haram hukumnya apa? Menggugurkan kandungan selepas daripada 4 bulan. Haram hukumnya menggugurkan kandungan selepas daripada 4 bulan. Kalau nak gugurkan sebelum daripada 4 bulan. Kerana apa? Ketika itu kalau digugurkan ketika mana dah dimasukkan roh, kita apa? Membunuh orang yang beriman. Membunuh orang yang beriman disebutkan oleh Nabi SAW apa? Lebih besar daripada apa? Meruntuhkan Kaabah. Lebih besar daripada meruntuhkan Kaabah. Baik. Okey, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan, maksudnya diletakkan pada sipulan yang ditiupkan roh tu, maksudnya baby yang ditiupkan roh tu ditetapkan padanya, dan ditetap padanya dengan 4 perkara. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Yang pertama rizqu, maksudnya rezeki ni maksudnya apa saja benda-benda yang bermanfaat pada dia. Dia dapat berapa dalam hidup dia sampai ke mati, aset dia akan sampai berapa. Dia menikah kan tak? Kalau dia menikah, bini dia berapa? Dia kerja apa? Okey, itu semua rezeki tu. Wa ajalihi, bilakah dia nak mati? Maka semua tu ditetapkan ketika itu. Wa amalihi, dan amalan dia takat mana? Takat mana dia boleh buat, dia boleh pi jauh mana? Okey. Wa syaqiyyun aw sa'id, adakah sipulan tu celaka atau bahagia? Okey, disebut di sini celaka atau bahagia ni maksudnya kalau orang yang beriman tu sama ada dia masuk neraka dulu ke atau terus dia masuk syurga, ataupun sipulan yang ditiupkan roh tu, mantu baby tu, sama ada dia akan mati dalam keadaan yang beriman ataupun dalam keadaan kufur. Jadi semua itu ditetapkan ketika mana apa? Ketika mana baby itu berusia 4 bulan, ditiupkan roh ketika itu. Baik. Fa wallahi, Nabi bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan benda ni sangat apa? Nabi nak suruh apa? Nak suruh ambil perhatian. Fa wallahi. Kalau orang Arab ni kan, orang Arab dia suka apa? Dia suka bersumpah. Kalau orang Mesir, kalau dia sebut wallahi tak kuat tapi bila dia sebut wan nabi, dia kata demi nabi, tu kuat ni. Itu kalau orang Mesir, sebab saya mengaji di Mesir dulu. Baik. Tapi bila sebut wallahi, bila dia sebut apa demi Allah, maksud benda tu disuruh ambil apa? Intabih, maksudnya ambil perhatian. Baik. Allazi la ilaha ghairuh, tiada Tuhan selain daripada Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang yang di kalangan kamu tu ada yang apa? Beramal dengan amalan ahli jannah. Maksudnya ada seorang sipulan ni, dia pada zahirnya kan, orang ni nampak dia ni orang yang bagus. Maksudnya orang kata ahli syurga, ahli masjid, buat semua yang bagus-bagus je, tak ada buat yang jahat-jahat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga kan apa? Sipulan tu dia dengan syurga apa? Sehasta je. Masuk dekat. Masuk dia sebelah kaki dah masuk syurga. Nampak?
fayasbaqu alaihi alkitab, fayasbiqu alaihi alkitab. Dan namun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Apa dia? Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Ketika mana penghujung hidup dia jadi orang jahat. Di sini berlaku apa? Berlaku satu benda yang meragukan. Sekejap lagi saya akan syarahkan sebab apa jadi macam tu. Fayadkhuluha, tapi penghujung hidup dia jadi orang jahat. Tak tahu sebab apa. Fayadkhuluha maksudnya dalam ketentuan Allah SWT, orang yang baik ketika mana dalam hidup ni, pada ketika hidup dia orang yang bagus apa semua, tiba-tiba penghujung hidup jadi jahat. Lepas tu Allah Ta'ala campur dalam neraka. Okay, ni situasi yang pertama. Jadi kita akan syarah sebab dia berkaitan dengan amalan ni. Berkaitan dengan nisfu Syaban. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Dan sungguhnya ada setengah individu yang lain yang beramal dengan amalan ahli neraka. Maksudnya dia orang yang jahat. Dia apa mak nenek semua benda yang jahat kat dunia ni dia semua buat. Okey, ni fokus dia kat mana ni? Dekat orang yang beriman tapi dia jahat. Okey. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga kan diri dia dengan neraka sasta je. Maksudnya di sebelah kaki dalam neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ketentuannya lain. Apa dia? Fayamalu bi'amali ahli an-nar, fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Tapi penghujung hidup dia tiba-tiba berubah jadi orang bagus. Maka disebabkan penghujung hidup dia jadi bagus, lepas tu dia meninggal masuk syurga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat daripada hadis Bukhari dan Muslim. Okey, hadis ni sangat kuat. Sebab dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, bila ulama sebut bila hadis tu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu adalah hadis yang sangat kuat, hadis sahih yang sangat kuat. Hujah dia sangat kuat. Maksudnya dia punya kekuatannya sangat kuat. Sebab syarat Imam Bukhari untuk menerima satu hadis tu sebagai hadis sahih sangat ketat. Okay, tetapi saya tak mau nak memanjangkan perbincangan pada perkara tersebut. Baik. Jadi apakah fokus kita ni? Kita nak fokus pada isu amalan tadi. Okey, situasi pertama tadi, orang yang pertama tu dia tu orang yang bagus. Kita tengok semua orang kata maksudnya orang lain tengok dia, dia ni bagus lah, orang masjid lah apa semua, dia ni cakap pun bagus lah, tak ada nak cakap buruk-buruk. Dia pun tengok semua elok, pakaian elok, tak ada buat benda-benda jahat. Kan? Tiba-tiba apa? Di akhirat dia masuk neraka. Di akhirat dia masuk neraka. Okey. Ulama menyebutkan, ni saya nakal daripada kalam Syekh Sa'id Ramadan Buti. Beliau menyebutkan apa? Pasal apa? Kenapa orang tu dia bagus, kan? Dia orang yang bagus, lepas tu tapi dia masuk neraka. Kenapa? Macam tak adil. Kita pun maksudnya apa yang kita buat, contoh apa yang kita rancang semua mesti kita bajet apa? Kita bajet mesti nak jadi macam tu. Tiba-tiba tak jadi. Kita kadang-kadang rasa macam apa ni? Sepatutnya aku dapat tapi tak dapat. Begitu juga orang yang buat amalan baik ni tiba-tiba dia masuk neraka. Pasal apa? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, orang yang sedemikian ni simpulan ni, zahirnya amalan beliau ni cantik, semayang jaga, puasa elok, puasa sunat, semayang sunat, apa mak nenek semua, macam mulai apa semua mak nenek dia buat. Tapi apakah tujuan dia beribadat? Di situ ada masalah. Masalah dia apa? Masalahnya beliau beribadat untuk riya. Itu yang pertama. So nak tunjuk kat orang, kata aku ni ahli ibadat, aku ni ahli syurga. Okey, yang pertama. Yang kedua, takabur. Orang ni dia buat amalan semua mak nenek, tapi bila dia tengok pendosa, dia tengok orang yang jahat, dia kata Pak Long ni tak ada chance masuk syurga. Aku ni betul masuk syurga. Aku ni semayang tak tinggal apa semua. Nampak? Di situ ada masalah pada hati dia. Maka sebab itulah orang yang sedemikian dicampur oleh Allah SWT ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Okey.
Situasi yang kedua pula, orang tu maksudnya dalam kebanyakan hidup dia ni orang yang jahat, segala mak nenek dia buat jahat, dan orang pun dah cop dia ni apa, ahli neraka, bahasa kasar dia lah. Tapi di dalam hati ketika dia buat dosa ni, dalam hati dia kata, ish, aku ni lah buat dosa banyak macam-macam ni, tak patut ni, Tuhan bagi aku nikmat macam-macam, aku dah buat dosa tapi aku tak sakit, aku sihat, Tuhan bagi macam-macam aku, ish, aku kena berubah ni. Dia terdetik ketika mana apa, dah berpuluh tahun dia buat benda jahat, tapi Tuhan tak apa, Tuhan tak azab dia pun. Jadi ketika itulah pun dia mula berubah, mula belajar sembahyang, tinggalkan benda-benda yang jahat ni. Takdir Allah SWT, si fulan ni apa, mati dalam keadaan apa, dalam keadaan yang melakukan ketaatan. Okey, jadi apakah isu pada si fulan ni? Sebab keikhlasan dia untuk berubah, Allah Ta'ala lorong dia untuk melakukan kebaikan, dia mati dalam keadaan yang baik, masuk syurga. Nak menunjukkan apa? Masuk syurga ni bukan sebab amalan. Amalan tu adalah bukti bahawa apa? Bukti ketaatan, bukan syarat ataupun tiket untuk masuk syurga. Yang nak bagi masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya, bukan sebab amalan. Tapi pasal apa kita kena sembahyang, pasal apa kita kena puasa, pasal apa kita kena buat akhlak mulia? Itu perintah. Tak semestinya Allah wajib membalas ganjaran pada apa yang kita buat. Sebab kita dengan Allah SWT ni, dia punya level dia Rabb dengan khalq, maksudnya Tuhan dengan makhluk. Maksudnya Allah SWT cipta kita dengan apa? Penguasaan mutlak. Dia tak sama dengan apa? Pekerja dengan majikan. Kalau pekerja dengan majikan, majikan tu dia ada kuasa apa? Kuasa kepada kita ketika waktu kerja kan. Ketika waktu tak kerja, kalau kita contoh dia WhatsApp kita, Li, hang kena pergi kerja ni, mai pejabat. Kalau kita buat tak tahu tak apa. Sebab apa? Di luar waktu kerja. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak ke atas diri kita. Pasal apa? Allah SWT yang cipta kita. Baik, jadi kerana itulah apa? Kerana itulah kita kena beramal kepada Allah SWT, sekalipun tak ikhlas. Ikhlas bukan syarat untuk kita kena buat. Contoh ada orang kata, cik ni bila nak tutup aurat ni? Tunggu saya ikhlas dulu baru saya tutup aurat. Tu adalah ucapan orang yang bodoh. Sebab apa? Melakukan amalan bukan syarat dia mesti kena ikhlas. Ikhlas perlu dipupuk. Dia tak main terus, dia kena pupuk. Nampak tak? Jadi amalan bukan syarat untuk masuk syurga, tapi amalan menunjukkan bukti bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala, bukan apa? Bukan penentang Allah SWT. Nampak tak? Baik, jadi amalan ni adalah satu benda yang sangat apa? Sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena faham bahawa dia bukan apa? Bukan syarat untuk masuk syurga. Baik, suka saya untuk kaitkan ada satu hadis Nabi SAW berkaitan menceritakan berkaitan apa? Seorang pembunuh yang telah membunuh 100 orang yang direkod dalam Sahih Bukhari. Okey. Ini nak kait dengan hadis ni. Baik. Si fulan ni, dia ni pembunuh bersiri ya. Dia dah bunuh 90 orang lebih. Dia dah bunuh 90 orang lebih. 99. Dia dah bunuh 99 waktu tu. Jadi ketika ni, kita kata Pak Long ni lah. Pak Long ni pun dia rasa, aku ni teruk sangat ni, dah bunuh 99. Aku kena bertaubat ni. Aku pun dah kuetor ni. Jadi dia pun apa? Dia pun nak berubah.
Maka dia carilah tok guru. Pada zaman tu pendeta lah. Orang-orang yang pandai bidang agama ni, dia pun cari. Dia pergi kampung-kampung, lepas tu dia jumpa lah seorang pendeta ni. Dia tanya dekat pendeta ni, wahai tok guru, wahai syekh, saya ni saya nukilkan secara mafhum. Saya ni nak berubah ni. Lepas tu dia cerita lah A sampai Z, saya ni dulu pembunuh bersiri. Saya bunuh dah 99 orang. Lepas tu tok guru syekh ni terkejut ni. Lepas tu dia kata, hang bunuh 99 orang. Hang ni tak layak masuk syurga ni. Hang layak masuk neraka. Jadi dia pun geram. Oi, tok syekh ni, aku nak berubah ni, dia kata macam ni pula. Dia bunuh tok syekh tu cukup 100. Dia cukup 100. Baik. Lepas tu dia pun tak boleh nak cari. Dia pun cari. Dia jumpa seorang lagi syekh. Dia kata, dia jumpa syekh tu. Lepas tu dia pun buat benda yang sama, cerita masalah diri dia nak berubah apa semua. Maka tok guru syekh tu kata, okey, hang boleh berubah dengan syarat apa? Dengan syarat hang kena pergi apa? Hang kena pergi ke satu kampung ni, satu kampung yang baik. Satu kampung ni penuh dengan orang bagus ya. Jadi kalau hang nak berubah, yang pertama sekali apa? Hang kena pergi cari tempat yang orang bagus. Barulah hang cepat ataupun mudah nak berubah. Jadi dia pun ikut nasihat tok guru tu. Maka dia pun berjalan. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka si fulan tu mati di pertengahan jalan. Maka dia cerita ni dia lawak sikit lah. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan malaikat ni untuk pergi ambil, maksudnya pergi ambil kawan ni, maksudnya angkat roh dia. Dicabut roh dia, lepas tu nak ambil dia. Okey. Ketika mana malaikat ni turun, dia pun maksudnya ditugaskan nak menentukan si fulan ni nak jadi ahli neraka ke ahli syurga. Maka cek dia tengok, dia ni macam mana ni? Sebab apa? Sebab dia mati tu, dia sikit lagi nak masuk kampung yang orang bagus ni. Dan niat dia pun bagus. Takkan dia nak jadi ahli neraka. Jadi Allah SWT perintahkan kepada apa? Pada malaikat ni kata, bagi cek, nak tentukan dia ni ahli syurga neraka. Cek badan dia tu berat ke belah mana. Maksud ketika dia mati kan, kalau mati jatuh, dia tersembam tu kan, mati tersembam tu, bahagian badan dia tu berat ke belah mana. Kalau berat ke belah kampung orang bagus ni, dia jadi ahli syurga. Kalau dia berat ke belah luar daripada kampung tu, dia jadi ahli neraka. Jadi malaikat tu pun dia peceknya, dia kira. Tengok, cek. Dia sikit berat. Orang kata macam 51% badan dia di sebelah kampung orang yang bagus. Maka si fulan yang orang kata bekas pembunuh bersiri tu masuk syurga. Nak abang kata apa? Nak abang kata masuk syurga bukanlah apa? Bukanlah dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bukan maksudnya saya nak kata okey, rahmat Allah Taala kita tak payah nak beramal. Tak, bukan. Nak abang kata jangan syok sendiri bila mana amalan kita banyak, kita kata aku ni ahli syurga dah ni. Tak boleh macam tu. Itu ciri-ciri apa? Orang yang takabur ataupun ujub. Ujub ni dia syok sendiri, dia berasa kemah. Jadi berhati-hati dengan jika apa? Jika hati kita didatangi dengan perasaan sedemikian. Baik. Okey. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, sebelum kita tangguhkan, jadi saya suka untuk menyebutkan beberapa faedah daripada hadis ni. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama disebutkan oleh para ulama. Saya nakalkan daripada kalam Syekh Dr. Mustafa Bura di dalam syarah hadis 40 ni. Yang pertama ialah apa? Setiap perkara tu ada ketentuannya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan apa takdir bagi setiap seorang tu. Macam hadis tadi sebut kan, bila mana masuk 4 bulan ditiupkan roh, ditentukan apa dia, rezeki dia, amalan dia, bila ajal dia, dia celaka ke bahagia. Maksudnya setiap orang telah ditentukan takdir dia.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yusibana, tidak sama sekali apa yang ditentukan pada kamu, apa yang terjadi pada kamu, illa ma kataballahu lana, melainkan benda tu telah ditentukan kepada si fulan tu, maksudnya kepada hamba makhluk tu. Huwa maulana, Allah SWT lah yang apa? Memiliki takdir tu, maksudnya Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala yang tetapkan. Jadi kita tak boleh nak ubah. Baik, timbul satu isu. Kita kan telah ditetapkan takdir kita, tapi pasal apa kita kena buat amalan kok? Disebutkan oleh para ulama bahawa kita kena buat amalan tu adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Dan satu lagi apa dia? Sebab kita tak tahu, kita tidak mengetahui apakah takdir kita. Maka disebab itulah kita kena beramal. Nampak dah? Baik. Okey, kesimpulan faedah yang kedua. Setiap amalan itu ditentukan pada penghujung hidupnya. Sebab tu kita tengok tadi dua situasi itu, penghujung hidup mereka itulah yang menentukan apa? Apakah natijah ataupun apakah kesudahan yang akan berlaku pada mereka. Nak masuk syurga kan, nak masuk neraka. Maka sangat penting bagi kita semua untuk apa? Menjaga penghujung hidup kita. Bukan maksudnya permulaan tu kita tak kena jaga. Tak, tapi maksudnya bila masuk penghujung hidup ni kena lagi pulun. Kena lagi bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan. Baik. Okey, yang seterusnya disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, faedah yang seterusnya, bahawa bila kita tengok hadis tadi, maka ulama menyebutkan bahawa kena banyakkan doa supaya apa? Hati kita ni tetap dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan satu doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai hati yang berbolak-balik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maksud Allah SWT lah. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati kami, ala dinik, pada agama kami. Maksud agama kami disebutkan oleh para ulama ialah pada ketaatan. Pada ketaatan. Maksudnya boleh bawa dua makna lah. Yang pertama akidah, yang kedua amalan. Maksudnya iman dan takwa. Sebab benda ni dia boleh berubah. Kita boleh tengok banyak peristiwa yang berlaku di sekeliling kita kan. Orang yang murtad kan, keluarga dia elok tapi kita pun tahu isu tu 20 tahun yang lepas kan. Isu maksudnya orang ada individu yang dimurtadkan. Nak menunjukkan apa? Kita pun tak tahu kita boleh bertahan, maksudnya kita boleh berada dalam keadaan iman. Sebab tu disebutkan oleh para ulama, banyakkan berdoa dengan doa yang disebutkan oleh baginda ni. Sebab Nabi banyak berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinik, pada agamaku. Maksud pada agamaku ialah pada agama engkau. Pada agama engkau ni maksudnya pada agama Islam. Maksudnya tetapkan supaya kita beriman kepada Allah SWT dan supaya kita bertakwa pada Allah SWT. Maksud bertakwa pada Allah SWT ni maksudnya istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan dan istiqamah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang terakhir, faedah yang terakhir pada hadis tu ialah apa? Disebutkan oleh Ibnu Hajar Haytami rahimahullah taala. Okey. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya penghujung yang buruk. Kan selalu kita duk baca doa dalam selepas sembahyang kan. Allah SWT macam mana doa dah? Allah SWT tak ingat. Okay. Kita selalu baca doa supaya apa? Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita apa? Kena elakkan daripada berlaku khatimatus su', maksudnya kematian yang buruk. Jadi hak ni berkait dengan tadi.
al-a'malu bil khawatim, maksudnya setiap amalan ni dipengaruhi oleh penghujung hidupnya. Maksudnya kalau penghujung hidupnya buruk, maka amalan yang sebelum tu habis rosak. Nampak tak? Okey, disebutkan oleh para ulama sebab apa jadi macam tu. Sebab berlaku kerosakan ataupun kita kata su'ul khatimah ni ialah sebab apa? Masalah hati. Jadi hati ni sangat apa? Perlu dijaga. Sangat perlu dijaga. Hati ni dia tengok dia kait pula dengan hal yang sebelum tadi, iaitu ya muqallibal qulub. Sebab tu banyakkan doa ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Banyakkan doa ni, wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku kepada agama engkau. Okey, banyakkan doa ini. Kemudian apa? Banyakkan menuntut ilmu, hadiri majlis ilmu. Sebab apa? Kita sendiri tak tahu macam mana cara untuk apa? Memperbaiki hati kita. Sebab ilmu ni kita panggil ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafsi, cara nak membersihkan jiwa kita. Jadi benda ni perlu dipelajari. Perlu ditiru daripada apa? Daripada para ulama, daripada orang yang soleh. Dia tak boleh dia main macam tu, dia tak boleh buat-buat. Sebab tu kita berdasarkan dalam kehidupan kita, pengalaman kita melihat ada orang yang satu masa tu dia bagus, tapi bagus dia sat. Ada orang yang nak berubah, tapi dia bagus dia sat je. Beberapa hari, beberapa bulan, lepas tu dia berubah balik. Pasal apa? Sebab dia tak ada ilmu untuk cara untuk apa? Mengekalkan istiqamah dia dalam melakukan amalan. Benda ni perlu dipelajari, tidak dapat tidak, mesti menghadiri majlis ilmu. Baik. Jadi sebagai kesimpulan ya, esok kita akan menyambut nisfu Syaban, dan para ulama pun dah menyusun banyak amalan, antaranya baca Yasin 3 kali. Lepas tu setiap Yasin tu ada niat-niat yang tertentu. Maka kita teruskan amalan tu, kerana amalan tu baik di sisi Allah SWT. Jika baik di sisi Allah Ta'ala dan Rasul, maka teruskan. Kerana apa yang para ulama susun tu adalah benda yang baik. Dan Nabi SAW menyebutkan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ni adalah pewaris para nabi. Siapa lagi yang nak membawa ajaran agama yang betul melainkan para ulama? Kalau kita tak ikut para ulama, siapa lagi yang kita nak ikut? Nabi memberikan garanti ataupun jaminan bahawa mereka ni, para ulama ni adalah pewaris para nabi. Sebab Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW telah, maksudnya Nabi adalah Nabi yang terakhir, lepas tu dah wafat, tak ada orang. Jadi siapakah yang mewarisi agama ini? Yang mewarisi kerja-kerja agama ni? Maka para ulama lah menjadi pewarisnya. Maka ikutlah para ulama. Disebutkan Allah SWT, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah SWT adalah ulama. Jadi kalau kita dengar ada orang kata, ni tak payah ikut ni, bid'ah apa semua ni, tutup telinga, buat tak tahu kan. Nampak tak? Mereka ni kerja mereka suka menjauhkan orang. Kalau betul mereka nak nak membawa orang kepada kebaikan, maka jelaskan di mana yang tak betul. Sebab para ulama, kalau kita tengok sejarah, maksudnya sejarah kita kata orang Islam di Malaysia ni, kita dulu pun banyak benda-benda khurafat yang kita lakukan kan, banyak benda khurafat, mandi safar apa semua. Tapi para ulama ni, dia tak terus kata benda ni haram, masuk neraka. Tak, dia buat pelan-pelan, dia hapuskan benda-benda ni secara perlahan, sehingga kan orang sendiri tinggal tanpa disedari, tinggal. Nak menunjukkan apa? Islam ni ajaran kasih sayang. Kalau kita nak tegur orang, tegur dengan cara yang berhikmah, dengan cara yang lemah lembut. Kalau kita kata nak tegur secara kasar, bukan marhalah kita, ataupun bukanlah tanggungjawab kita. Kalau nak tegur secara kasar, nak kuat kuasa, itu adalah kerja pemerintah. Sebab tu disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim,
Nabi SAW menyebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di depan matanya ada kemungkaran atau benda-benda yang jahat, benda-benda dosa, falyughayyirhu biyadihi, maka para ulama menyebutkan falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Siapa dia tu? Tangan tu kiasan menunjuk kepada pemerintah ataupun penguatkuasa. Depa ni je boleh tangkap orang, katok orang. Siapa dia? Penguatkuasa, bukan orang awam macam biasa, macam kita. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Dan jika dia tak mampu, maksudnya martabat, turun sikit martabat dia punya level dia. Sebab dia bukan penguatkuasa, mungkin dia orang yang bagus, dia mempunyai sedikit ilmu agama, dia nak cuba mengubah, yang mana kalau dia ubah tu tak membawa mudarat pada dia, fabi lisan ni, maka dia tegur dengan lisan. Jadi di dalam ayat Quran menafsirkan fabi lisan ni disebutkan dalam surah tak ingat saya, dalam surah dalam firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, ud'u ila rabbika, serulah kepada Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, yakni bijaksana. Maksudnya kena cakap dengan elok-elok. Kalau kita contoh kita duk marah anak kita, duk cokoh-cokoh, jangan buat semua, anak-anak dia akan ingat sampai besar. Bila orang tua ni dah tak larat, nanti bila kita nak suruh bila budak-budak tu dia dibiasakan dengan cokoh, dengan sikit-sikit cokoh, bukan tak boleh marah, tapi maksudnya jangan sentiasa marah bila budak-budak melakukan kesilapan. Ada keadaan kita perlu sebut dengan baik-baik, dek, benda ni tak betul. Untuk kali pertama, kalau dia ulang tu, barulah kita dengan tegas kita kita cokoh ke kita pukul ke. Tapi untuk kali pertama tak boleh buat macam tu. Tapi kalau sentiasa kita buat benda kasar pada anak-anak, anak-anak akan ingat, dan dia akan balas dendam balik ketika mana orang tua dia dah tua, umur lanjut, dia balas balik, dia buat lebih kurang dengan mak ayah. Sebab tu berhati-hati apabila kita nak mendidik anak-anak. Baik, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak mampu, maksudnya kalau kita nak cakap tu, kalau kita tegur dia dengan lisan, menyebab apa? Dia pukul kita. Ulama sebut apa? Nabi sebut apa? Fa bi qalbi, maka bencilah dengan hati. Maksud bencilah hati ni dah dua. Tafsiran yang pertama, oleh kebanyakan para ulama menyebutkan membenci dengan hati, maksudnya bila kita tengok kita lalu di satu tempat yang maksiat tu, kita tengok ada berlaku kemaksiatan, kita kata, ya Allah, sesungguhnya aku benci dengan perbuatan maksiat yang dilakukan, ya Allah. Jadi selepas kita bencilah hati tu, kita pun belah, ataupun kita tidak tetap di tempat tu, kita pergi tempat lain, maka itu dikira sebagai membenci dengan hati. Tafsiran yang kedua, iaitu tafsiran daripada Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala, disebutkan apabila ternampak kemungkaran di situ, maka maksud membenci dengan hati itu ialah apa? Bila kita tengok si pendosa tu, kita kata, ya Allah, sesungguhnya si fulan ni melakukan dosa, sesungguhnya dia melakukan dosa dalam keadaan yang jahil, ya Allah, Allahumma hdi liqaumin fa innahum ya'lamun, ya Allah, beri kekuatan padanya, ya Allah, beri kekuatan padanya untuk keluar daripada maksiat ni, untuk jadi orang yang bagus. Maka itu tafsiran daripada Imam Sya'rani rahimahullah ta'ala. Maka kebanyakan kita punya situasi kita ni ialah pada situasi yang ketiga, wadzalika adhaful iman, maka itu keadaan yang ketiga tu, adhaful iman, adalah selemah lima iman. Okey, ulama tafsirkan adhaful iman tu bukan maksudnya iman kita lemah tu, maksudnya bateri nak kuang tu, maksudnya kalau handset kan, tinggal 10% tu, merah dia kata ni nak habis bateri, bukan maksud tu. Maksudnya selemah-lemah iman tu, maksudnya kalau tak ada hak tu, iman dia bermasalah. Maksudnya kalau dia tak membenci dengan hati akan perbuatan maksiat tu, maka hati dia ada masalah. Bukan maksudnya kalau kita membenci hati kita dalam keadaan lemah, dah, bukan maksud tu. Nampak tak? Jadi faham baik-baik hadis yang berkaitan tu.
Baik. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ni menjadi faedah untuk diri saya dan juga diri hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada, semoga kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala kerana berada di dalam majlis ilmu. Kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.